Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di YouTube channel Sunnycraft Boy. Iya, ini hari bukan saya nak pergi buat paranormal. Mantap. Tapi kami nak pergi kenduri. Ada kenduri arwah 100 hari mak sahabat kita orang ni. Tapi yang saya dah janjikan, saya cakap apa sebab dan kenapa setiap hari Jumaat makhluk gaib tu keluar. Okey, kenapa dia aktif setiap hari Jumaat? Setiap malam Jumaat. So kalau nak tahu, tunggu video ni sampai habis. Okey? Ciao. Mantap. Okay, sahabat-sahabat, sekarang ni tengah berlangsung bacaan Al-Quran. Tahlil untuk 100 hari kan. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Oke, nak tahu nanti kita nak tanya inilah ustaz kita ya. Kita nak tanya ustaz dia, inilah ustaz dia, sahabat. Dulu dia sahabat saya sebenarnya dan kita akan tanya dia soalan dia nanti. Assalamualaikum. Okey, tadi saya dah cakap kan, kita nak pergi mana? Kita pergi kenduri tahlil hari ke-100 pada aroma. Apa yang saya nak terangkan, nak rungkaikan, yang masa saya pergi rumah kosong tu, saya dah cakap kan, kenapa setiap hari Jumaat orang kata syaitan keluar lah, lepas tu syaitan berkeliaran lah. Dari dulu sampai sekarang diorang masih tersimpan, terpahat di hati, mengatakan setiap hari Jumaat je syaitan keluar, setiap malam Jumaat je makhluk-makhluk gaib tu berkeliaran. Hari-hari biasa tak keluar ke? So kita minta pada ustaz kita rungkaikan soalan kita ni, dan supaya kita boleh tahu apa pandangan ustaz. Kita cuba tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah apa yang sahabat saya tanyakan, dan saya memberilah sedikit beberapa pandangan. Walaupun saya ni tak adalah berapa mahir dan arif billah tentang perkara-perkara tersebut, dan mungkin ada tersalah. Kalau sekiranya ada yang tersalah, tolong perbetulkanlah. Jadi insya-Allah, sahabat saya bertanya kenapa kami malam Jumaat ramai suka berkeliaran. Sebenarnya bukan malam Jumaat aja, hari-hari syaitan berkeliaran. Cuma ada waktu-waktu tertentu yang jin iblis ni dia aktif lah. Malam-malam, orang kata kalau orang Jawa ni ada malam Kliwon, ada malam Legi. Tapi kalau kami malam Jumaat ni, yalah macam mana orang tua kita kata, oh kami malam Jumaat tak boleh keluar ke kan. Biasa bukan kami Jumaat je, malam-malam jangan keluar, jangan balik lambat, hang ada yang ikut kan. Jadi sebenarnya ialah benda-benda gaib ni kita tak tahu dan kita tak nampak. Jadi bila mana kita tak nampak, ada kadang-kadang iman kita goyah, kita orang yang tak beramal, orang yang lara, orang yang ialah mungkin orang-orang yang lupa untuk amal ibadah dan sebagainya. Jadi memang benda-benda halus ni, benda-benda gaib ni memang sukalah berdamping, dan dia menumpang kepada kita, dan saluran utama yang dia akan menumpang adalah saluran darah kita. Saluran darah kita. Sebab tu kenapa bila kita berpuasa, syaitan iblis ni susah nak menguasai diri kita tu, disebabkan sempitnya urat-urat darah tubuh badan kita.
Bila kita makan, urat darah ni akan berkembang. Tapi bila kita puasa, dia akan mengecil, menyempit. Jadi orang yang puasa, bila kita berpuasa, lagilah benda-benda halus ni susah nak mendamping, susah nak mendekat, ataupun orang nak santau dan sebagainya lah. Tapi untuk kita takut dengan benda-benda gaib ni, yang paling utama kita takut adalah Allah SWT. Sebaik-baik yang kita takut dan yang sebaik-baik kita cinta, kita meletakkan cinta pun pada Allah Ta'ala. Ada orang meletakkan hanya pada lisan, pada mulut, tapi keutamaan yang sebenar adalah pada qalbi, iaitu hati. Itulah sebaik-baik cinta untuk kita letakkan kepada Allah SWT, bukan pada makhluk. Dan ada pun ketakutan yang kita hadapi itu, kadang-kadang orang takut adalah disebabkan tak pernah melihat, tidak biasa melihat. Orang kata alam jin dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya jin yang menzohirkan diri ke, kalau kita pernah tengok, ada orang kata pontianak lah, pocong lah dan sebagainya, itu adalah mainan dia. Yang zohir maksudnya yang rupa yang asalnya tu ramai orang tak pernah nampak pun. Itu cuma gimmick yang dia keluarkan. Jin ni pun ada teknologi dia. Dia keluarkan benda tu dengan apa ketakutan yang ada dalam fikiran kita. Dan dengan ketakutan daripada fikiran kita itulah terkeluarnya benda-benda tersebut. Dan orang yang takut lagi mudah dia nak menzohirkan diri. Sebab apa? Orang yang takut ni dia mengeluarkan aura-aura negatif. Aura-aura negatif ni lah dia akan sedut untuk menzohirkan diri dia. Tapi kalau orang yang tidak takut, orang yang ahli zikir, orang yang ada keimanan, hatinya kuat dan sebagainya, dia susah nak mengeluarkan aura negatif tu, susah. Jadi benda tu nak menzohirkan diri secara langsung susah. Kalau tak percaya, jumpa orang yang berani. Orang yang berani yang memang betul-betul gentle, pergi mana-mana pun seorang single. Memang dia kalau nak ambil gambar benda-benda halus ke, nak jumpa benda halus memang susah. Sebab apa? Pada jiwa dia ada keberanian. Jadi benda-benda halus ni boleh detect. Dia tahu aura apa benda yang kita bawa. Jadi jin ni dia ada dua alam. Dua bangsa. Bukan dua bangsa, bangsa dia banyak. Tapi dia beragama lah. Maksudnya ada jin beragama Islam, ada jin yang beragama kafir lah. Maksudnya selain daripada Islam. Jadi diorang ni pun berperang juga sama-sama diorang. Alam jin ni dah ada perang sama diorang. Dan secara mata zahirnya kita tak nampak lah. Secara zahirnya kita tak nampak. Tapi kalau Allah Ta'ala bukakan hijab kita, kalau kita tengok mungkin peperangan mereka lagi dahsyat lah daripada yang kita pernah lihat kat Malaysia, kat dunia ni. Peperangan alam gaib ni berbeza. Tak sama. Jadi bangsa-bangsa dia banyak jenis. Jadi cuma orang-orang yang tertentulah yang Allah Ta'ala bukakan hijab dia, ataupun mati hijab dia memang nipis dan sebagainya, Allah kadang-kadang boleh nampak, kadang tak boleh nampak kan. Dan benda-benda halus ni dia paling suka menyerap benda-benda yang negatif lah. Maksudnya kalau orang takut dan sebagainya, paling senang dia nak zahirkan diri. Jadi kalau kita nak buat video untuk cepat, kita nak menzahirkan nampak benda tu, kena orang yang takut pergi ambil. Orang yang paling takut tu kena ambil, baru dia cepat. Sebenarnya. Tapi kalau kita berani, maksudnya dia pun boleh baca kita punya aura kita punya suasana keadaan kita tu dia boleh baca. Jadi kalau dia tengok kita tu berani, mungkin dia pun susah lah nak zahirkan diri. Walaupun kita pergilah tempat angker, orang kata tempat tu rare macam mana pun susah nak dapat. Kalau yang dapat pun sikit-sikit lah. Tapi nak nampak yang real, yang betul-betul macam mana orang pernah kena kacau dan gangguan dan sebagainya, tu susah. Jadi itulah serba sedikit benda-benda yang serba sedikit yang saya tahulah. Dan alam halus ni dia ada waktu-waktu dia lah yang paling mudah untuk kita masuk ke alam dia dan sebagainya lah. Cuma kalau orang yang diganggu, orang yang kena santau dan sebagainya, itu berbeza pula. Orang yang kena santau ni memang jin yang menjadi suruhan. Ni kasta-kasta tinggi lah. Jin ni ada kasta. Kasta rendah, kasta orang-orang elit, bangsa-bangsa elit, lain lagi. Kalau yang jenis macam hantu raya, gondorowo, kalau kat istilah bahasanya lah, yang jenis boleh jadi suruhan tu, ni semua jenis kasta-kasta yang tinggi lah, yang boleh jadi suruhan. Tapi kalau yang biasa-biasa kita nampak sekadar kelibat ke apa, itu biasa je baru. Nak tahu dia betul tak betul, dia akan menghadap kita. Kalau orang yang berani, dia biasa kalau nampak dia akan suruh menghadap. Maksudnya panggil benda tu untuk berhadap dengan kita. Kalau dia tak nak berhadap, maksudnya belum tentu dia kuat lah.
benda tu halus tu. Cuma mungkin ada tekanan aura dan sebagainya lah pada kita. Benda tu kita boleh rasa sendiri. Benda tu kita boleh rasa sendiri. Jadi insya-Allah orang perasaan takut tu kalau dia ganti dengan nikmat orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, dia akan rasa benda yang sama, cuma dia rasa nikmat. Dia akan rasa lebih nikmat kepada Allah Ta'ala. Apatah lagi berzikir, apatah lagi solat dan sebagainya. Jadi untuk kita mendapat kekuatan batin kita zahir ni, kita nak jadi kuat, kita exercise, kita buat orang kata bersenam dan sebagainya, mungkin zahir kita boleh kuat, tapi yang batin kita ni kadang badan besar belum tentu batin dia besar juga. Yang batin kita ni pengisian dengan apa? Pertama, jaga solat, jaga hubungan Allah Ta'ala, jaga hubungan Allah Ta'ala. Lepas tu banyakkan salawat, banyakkan zikrullah, banyakkan istighfar. Jadi inilah jalan-jalan yang mana para ulama-ulama kita salafus soleh mengajar kita untuk kita buat benteng pada diri, iaitu iman kita. Selepas daripada benda-benda yang kita dah benteng kuat tu, barulah kita boleh buat hizib, boleh buat ratib dan sebagainya yang guru kita ajak untuk benteng diri kita, untuk keselamatan, untuk kata memudahkan segala urusan yang Allah Ta'ala mudahkan disebabkan sebab dengan amal-amal kita tadi. Jadi mudah-mudahan kalau sahabat-sahabat yang mana kenal sahabat saya ni, mudah-mudahan supportlah kawan saya ni, sahabat saya ni. Jangan lupa like, subscribe, share. Untuk apa? Ada benda yang baik yang orang kata ialah rezeki pada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka juga rezeki untuk tuan-tuan semua. Yang kita tak tahu, kadang Allah Ta'ala tengok benda tu sikit je pada hati kita tu, orang ni buat ni ya tak ya. Ya tak ya tu kedua. Sebab apa? Yang penting niat dia baik. Dia pun saya kenal orang yang macam mana, insya-Allah selalu datang madrasah dan sebagainya lah, bantu kat sini. Jadi kalau sahabat-sahabat yang share dan sebagainya mampu memberi orang kata rezeki juga kepada sahabat saya, dia pun akan membantu tempat-tempat yang macam ni lah. Mudah-mudahan tuan-tuan semua diredai Allah Subhanahu Wa Taala, disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberi keselamatan dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Okey, itulah dia perkongsian serba sedikit daripada sahabat saya. Kalau sahabat nak tahu, sebenarnya dulu kami ni dipanggil adik-beradik sebab badan kami sama besar, sama tinggi. Tapi sekarang kita orang dah berbeza. Nanti saya bagi tengok gambar saya dulu dengan dia dulu sama besar. Okey, nanti kita tengok. Okey, dan apa-apa pun saya ucapkan terima kasihlah kepada sahabat saya ni, sudi berkongsi dan sudi mengupas serba sedikit apa yang saya tanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat pada sahabat-sahabat di luar sana. Okey? Ciao. Okey, sahabat-sahabat, yang tadi saya tanya itu abang kepada ustaz ni. So kita minta pandangan pula pada adik ustaz seorang lagi ni. Apa pandangan dia pula mengatakan apabila malam Jumaat syaitan keluar, jin keluar. Apa pandangan pada ustaz ni pula? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di malam ini dengan penuh rahmat dan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas pertanyaan saudara kita sahabat Kadir, kita ni tak boleh dah pandai sangat. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dari penyampaian ni menjadi iktibar ataupun pedoman bagi kita semua. Daripada pertanyaan sahabat kita tadi, kenapa orang-orang tua dulu kata kalau malam Jumaat tu syaitan banyak, atau syaitan banyak di malam Jumaat. Sebenarnya kalau balik pada hadis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW ni menggalakkan membaca Quran itu di malam Jumaat. Jadi di malam Jumaat itu Rasulullah SAW tu menggalakkan baca Quran, baik bentuk yasin maupun berzikir apa sekalipun. Jadi orang-orang tua kita dulu takutkan anak cucu kita dengan setan di malam Jumaat tu supaya anak cucunya baca Quran, memperingati Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir, berselawat. Jadi tujuannya bila mana orang itu merasakan takut pasti kembali pada Allah toh. Ya, kalau orang takut pada hantu pasti baca Quran, mulutnya pasti baca Quran.
Tak ada baca lain. Yang keluar kalau takut tu kul Allah. Paling-paling takut Allahumma barik lana. Jadi inti patinya malam Jumaat itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran, bersolawat. Ia buatlah kebaikan amal apapun. Sebab di mana hari Jumaat itu banyak kelebihan dan banyak galakan daripada Rasulullah SAW sendiri. Jadi yang penting setan tu tak ada malam Jumaat. Kerana setan itu ya sentiasa ada. Jin itu tidak tertakluk pada masa. Apakah di malam Jumaat jin banyak? Itu Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Orang enek jin ya orang. Kan jinnya ada saja. Namun kita sendiri yang tidak bisa melihat. Makanya malam Jumaat tu jangan ditakut-takuti jin gitulah. Orang barak takut zaman sekarang. Zaman sekarang orang takut viral. Jadi malam Jumaat banyakkan selawat, zikir, tahlil, tahmid, supaya hatinya tetap bersama Allah. Sebab setan itu jauh pada orang yang ingat dengan Allah, agar hatinya tidak menjadi setan. Kalau orang itu lupa Allah, jauh dengan Allah, jangankan setan dilihatnya, orangnya jadi setan. Begitulah sedikit sebanyak daripada penyampaian saya. Mudah-mudahan manfaat, berkah, selamat dunia akhirat bagi yang menonton. Mudah-mudahan Allah bagi pengampunan, selamat dunia akhiratnya. Assalamualaikum. Okey, tadi kita tanya pada Ustaz Mamat, adik kepada sahabat saya seorang. Ini pula adik kepada yang tadi. Apa penjelasan dia pula mengenai setiap malam Jumaat, orang tu dulu kata jangan keluar malam. Hantu tengah berkeliaran, jin tengah berkeliaran, duduk dalam rumah. So kita minta pandangan pada Ustaz Faid, apa pandangan dia pula? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi soalan daripada saudara kita mengatakan kenapa malam Jumaat banyak orang tua-tua cakap jangan keluar rumah. Takut nanti banyak hantu dan sebagainya. Sebenarnya apa yang saya tahu tentang malam Jumaat ni, dia sebenarnya ulama-ulama kita ni pandai, orangnya pandai. Jadi kebanyakan orang-orang kita dulu, zaman dahulu, banyak yang keluar rumah itu adalah untuk melepak-lepak. Untuk melepak-lepak, untuk apa, buat benda yang tak berfaedah. Jadi antara ulama kita, dia pandai, ulama dulu ni dia berdakwah, dia pandai membalikkan cara supaya, sebab kalau dia kata jangan, orang akan buat juga. Jadi dia akan balikkan satu perkara yang membuatkan orang itu dia tak berani nak pergi. Ataupun dia buat sesuatu yang lain, dia gantikan cara tu dengan cara yang lain. Contoh dia macam mana Sunan Bonang, kita tahu Sunan Bonang tu nak dakwah, saya nak dakwah dia tengok zaman kat situ, orang kat situ suka main muzik, tapi muzik yang mengarut-ngarut, yang bawa lalai kepada Allah Ta'ala. Jadi Sunan Bonang pun menggunakan alat yang namanya bonang. Nama dia sebenarnya lain, tapi dia sebabkan dia mendakwah menggunakan alat namanya bonang itu, maka dia dipanggil Sunan Bonang. Sunan Bonang menggunakan alat itu untuk bermain muzik, dan muziknya ditukar dengan selawat. Selawat yang ditukar dengan jauh dan sebagainya. Jadi orang-orang kat situ mengumbah tradisi diorang, supaya pemahaman diorang, tradisi diorang dengan lebih baik. Jadi antara ulama-ulama kita dulu menggunakan cara itu adalah supaya orang-orang itu salah satunya adalah tidak berkeliaran. Gunakan malam Jumaat itu adalah malam bertafakur kepada Allah Ta'ala, berselawat kepada Rasulullah SAW. Itu sebab dia membagikan sesuatu yang membuatkan orang supaya orang tidak keluar daripada rumah dan lebih banyakkan ibadah. Kita dengan keluarga kita pun kita ibadah, dengan apa nama dia, kita sendiri dengan Allah Ta'ala dan juga dengan Rasulullah pun ibadah. Itu yang pertama, yang salah satu yang saya tahu. Yang kedua adalah kerana dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, hari Jumaat adalah hari yang di mana amalan-amalan umatku akan diperlihatkan kepada aku. Akan diperlihatkan kepada aku. Jadi kita boleh ambil gambaran bahawa kalau dalam Islam, masuknya hari Jumaat itu adalah pada hari Khamis masuk maghrib.
Jadi hari Khamis masuknya maghrib itu sudah masuk hari Jumaat. Itu sebab kita panggil malam Jumaat. Kita tak panggil malam Sabtu ataupun tak panggil malam Khamis. Kita panggil malam Jumaat kerana apa? Kerana dalam Islam masuknya maghrib sudah masuknya hari Jumaat. Jadi pada malam Jumaat, kenapa ulama-ulama dahulu mengubah nama dia atau menakut-nakutkan supaya orang tak keluar? Supaya kerana malam Jumaat itu diperlihatkan amalan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka tak nak kita buat sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak berfaedah dan sebagainya untuk kita tunjukkan kepada Rasulullah. Apalagi sesuatu yang syirik, apalagi sesuatu yang syirik dan tidak baik. Itu antara yang kedua lah. Jadi itu sebab ulama-ulama kata malam Jumaat yang keluar dan sebagainya itu sebenarnya nak suruh kita banyakkan amalan dekat rumah. Banyakkan amalan. Kecuali kalau kita pergi malam Jumaat itu pergi majlis-majlis yang baik. Kerana mungkin dulu sangat minim majlis-majlis tahlil yang beramai-ramai. Mungkin dalam pendakwah pun kurang dan sebagainya. Jadi ulama menggunakan cara itu. Mungkin nak berkumpul. Itu yang kedua lah. Yang ketiganya, Rasulullah juga menyebutkan bahawa pada malam Jumaat, pada hari Jumaat, amalan kita, roh dan roh dalam kubur itu diberi peluang untuk melihat apa yang anak cucu dia buat dekat dunia. Maksudnya apa? Diberi peluang untuk keluar untuk melihat. Wallahu alam bagaimana cara melihatnya, sama dia melihat cara batin, akan diperlihatkan skrin langsung dalam kubur, bagaimana nak melihat, ataupun rohnya dibiarkan untuk pergi ke rumahnya, balik ke rumahnya untuk melihat apa yang anak cucu dia buat. Dan benda ini pun ada dalam hadis menyebutkan Allah memberi izin kepada orang-orang untuk melihat apa yang anak cucu dia lakukan. Jadi terutama pada hari Jumaat lah. Pada hari Jumaat, kerana hari Jumaat itu Allah Ta'ala bukakan pintu pada orang-orang soleh untuk melihat apa yang anak cucu dia buat. Itu yang ketiga. Jadi di dalam kesempatan ini ada juga orang-orang ataupun syaitan, kita ibarat dia iblis lah, mengambil kesempatan memainkan peranan dia dengan menakut-nakutkan orang pada malam Jumaat. Sebenarnya setiap hari pun ada hantu. Kalau nak kata, tak pernah lagi kita dengar cerita orang kena rasuk hari Jumaat dia, tak pernah. Kan? Hari Sabtu ada kena rasuk, hari Senin boleh kena rasuk. Jadi sebenarnya hari-hari ada hantu. Tapi iblis tu mainkan peranan. Kerana apa? Kerana itu kesempatan orang soleh ataupun orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melihat anak cucu dia, boleh tengok apa yang dibuat malam Jumaat. Iblis pun main peranan kat situ supaya menakut-nakutkan orang, menakut-nakutkan orang dan sebagainya, supaya orang bertambah takut kepada dia. Jadi tidak ada sebenarnya mengatakan bahawa hantu tu keluar pada hari-hari tertentu, dan itu tidak ada sebenarnya. Cuma ada mengatakan dalam hadis yang syaitan itu ketika bulan puasa tu diikat. Itu ada dalam hadis. Tetapi itu pun ditafsir oleh ulama, bukan syaitan itu diikat di neraka, tetapi itu Rasulullah nak menunjukkan betapa susahnya syaitan pada bulan puasa nak menyesatkan orang. Seakan-akan dia tu diikat. Ulama-ulama menafsirkan seperti itu dalam hadis. Ulama hadis menafsirkan bahawa syaitan tu bukan diikat di neraka, tapi betapa susahnya dia nak sesatkan orang pada bulan puasa, untuk nak sesatkan orang, seakan-akan dia seperti diikat. Nak menunjukkan yang betapa susahnya dia nak sesatkan orang lah. Tapi tetap saja mampu kan, tetap saja ada orang tak puasa dan sebagainya kan. Dan itu mengatakan yang keempat yang saya nak masukkan tadi adalah korin. Kenapa gambaran apa nama dia pada malam Jumaat, kenapa selalu dikaitkan dengan benda-benda mistik? Kerana setiap daripada kita ni ada korin. Bila kita mati, maka korin kita tetap hidup dekat dunia ni. Tetap hidup kat dunia ni sampai waktu yang ditentukan untuk dia balik ke alam dia lah. Sampai ditentukan. Korin ni, setiap manusia tu ada korin. Dan korin itu, dia ada satu makhluk yang Allah ciptakan dalam diri kita. Dia tu yang membentuk sifat kita, perangai kita. Jadi kalau itu sebab kalau kadang-kadang bila kita cakap seorang lah, ini lari topik sikit lah. Kadang-kadang bila kita nak buat satu benda, kita akan dengar satu suara lagi. Betul tak? Dalam hati kita mengatakan, tak boleh buat macam ni. Ataupun bila kita nak buat macam tu, aku rasa nak buat macam ni lah. Kita ada dengar suara lain. Itu sebenarnya korin dalam hati kita sendiri. Orang bisikkan. Boleh jadi korin, boleh jadi isi hati kita sendiri. Itu sebab kita kadang dengar suara lain, aku nak buat ni. Tapi dia kata, tak payahlah kita buat ni.
dan sebagainya, itu sebenarnya korin. Jadi kalau korin itu dibentuk dengan bentuk yang baik, kita didik dia, kita dan sebagainya, maksudnya kita tak dikawal oleh korin kita, maka dia akan jadi korin yang baik. Tapi kalau kita tak mampu, iman kita lemah, wirid kita kurang, solat kita tinggal dan sebagainya, maka akan kuatlah korin itu. Sebab kita rasa nak buat maksiat, rasa nak buat jahat dan sebagainya. Dan korin ini dia selalu menyerupai tuan dia. Dia selalu menyerupai tubuh tuan dan sebagainya. Itu sebab kalau ada orang kata orang mati, aku nampaklah dia jadi hantu dan sebagainya, itu sebenarnya bukan dia. Contohlah ada si fulan ni mati. Dia mati, tiba-tiba kita nampak ada roh dia, kita nampak roh dia. Bukan roh dia. Sebab apa? Sebab orang yang dah mati, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, orang yang dah mati, rohnya akan diangkat di samping Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tempatkan dia pada satu tempat. Tapi apa yang dia lihat? Dia lihat tu adalah korin dia. Korin yang menyerupai tuan dia dulu yang masih hidup, yang mengganggu orang dan sebagainya. Bila korin ini tidak baik, dia akan mengganggu orang dan sebagainya. Kerana korin ini pun jadi makhluk juga. Jadi itulah sedikit perkongsian, pemahaman yang saya boleh kongsikan atas sekadar pengetahuan saya yang terbatas ini. Bukan orang kata saya buat statement dan sebagainya, bukan, tapi kerana apa yang saya tahulah atas yang saya faham tentang soalan tadi tu. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih pada Ustaz Faid kerana memberi penjelasan tadi, dan semoga apa yang diterangkan tadi menjadi tauladan ataupun menjadi manfaat untuk sahabat-sahabat di luar sana. Okey, kita berjumpa lagi. Ciao.